Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video kali ini cikgu nak buat berkenaan dengan Python, asas Python lah, untuk yang tak masuk kelas baru ni. Okay, jadi first kali kita akan guna online-python.com ni. Okay, sebab apa kita guna ni? Sebab kalau online ni dia boleh guna semua device lah, sama ada laptop pun boleh, nak guna iPhone pun boleh, nak guna Chromebook pun boleh. So kita akan guna online Python ni. Ok, so cikgu besarkan sikit. Ok, so basic coding Python ni. Ok, mula-mula kita tengok function untuk print lah. Print. So print ni arahan kalau kita nak suruh dia keluar output lah. Contoh ni hello. Ok, so bila kita run, hasil dia akan keluar hello macam ni lah. Ok, so syntax untuk print ni saya tunjuk tadi. So mula-mula kita tulis print, lepas tu kita ada kurungan, dan dalam kurungan tu kalau message yang biasa kita nak tulis, ok, ini message. Ok, so dalam ni lah pembuka kata ni, quote ni. Ok, bila kita run macam ni. Ok, so ni basic untuk print. Okay, yang kedua, satu lagi hashtag ni. Ok, hashtag ni tujuan dia untuk komen lah. Komen ni komen ni ialah lebih kurang macam nota kita dalam programming ni. Python dia tidak run lah benda ni. So kalau kita run, komen tu dia sebagai apa, kita komen je dalam tu. Sebab apa kita kena komen? Okay, sebab kalau lama-lama kita buat coding banyak sampai kata 1000 line ni, jadi senang kita nak cari dekat mana programming yang kita dah buat tu lah. Ok, jadi contoh macam ni. Ok, cikgu buat sini print. Ok, so nota untuk apa, yang print kita buat kat sini lah contoh. Ok, so yang seterusnya kita cerita pasal pemboleh ubah ataupun variables lah. Ok, so apa dia pemboleh ubah ni? Pemboleh ubah ni ialah satu jenis data yang kita guna untuk menyimpan maklumat. Ok, contoh katalah kita letak A sama dengan 10. Ok, kalau kita A sama dengan 10, so kalau kita buat print A macam tu, so bila kita run, akan dia keluar 10 lah, sebab A tu 10. Ok, jadi variables kita boleh assign, ataupun kita boleh, kalau bahasa Melayu dia umpuk. Kita boleh assign di awal-awal dalam programming kita, ataupun kita boleh minta pengguna yang assign masukkan. Contoh A sama dengan pemboleh ubah ni kita ada banyak jenis. So ada jenis integer. Integer ni nombor tak ada titik puluhan. Itu integer. So cikgu kata masukkan satu nombor integer. Sama dengan titik tindih. Alright. Lepas tu kita buat print kurungan A. Ok, kita run. Sorry, cikgu boleh tinggal input sini. Input.
so kita run. Okay, nampak mula-mula print hello, lepas tu ini message, lepas tu dia print A yang mula-mula ni 10. Okay, sebab A mula-mula 10. Lepas tu A yang sama kita buat integer, input, masukkan satu nombor integer. So dia akan keluar macam gini dan pengguna kena masukkan nombor lah. Okay, so cikgu masukkan telah 50. Okay, enter. Jadi dia akan print A, lepas tu dia keluar 50. Macam tu lah. So apa nama, print A ni, A sekarang jadi 50 lah. Walaupun atas ni 10, lepas tu kita suruh masukkan nombor yang lain, jadi lepas tu dia print A juga, dia jadi 50. Macam tu. Ok, so satu lagi cara kita nak print, kita boleh gabung print, katalah kita nak kata nilai A ialah, ok, ini message kita. Jadi lepas tu kita nak masuk A tu, so kita letak koma, kita letak A macam tu. So bila kita run, dia akan jadi masukkan satu nombor integer. Okay, saya masuk 60. So dia akan print 60 sebab print A je. Ini ialah print nilai A ialah A. So dia akan keluar macam ni, nilai A ialah 60. Okay, jadi ini gabungan lah, gabungan message kita dengan boleh ubah tadi. Ok, jadi macam mana lagi kita nak macam mana lagi kita menggunakan pemboleh ubah ni? Kita boleh buat B. Contoh B sama dengan 10. ok, jadi cikgu buang tadi ni, B sama dengan 10. ok, so sekarang ni kita boleh buat C sama dengan A tambah B. ok, B string. ok, bila kita buat C sama dengan A tambah B, jadi A ni pengguna akan input lah, sebab kita suruh dia input kat sini. ok, so B ni kita siap-siap dah 10. C ni ialah hasil tambah A dengan B. So kita buat print nilai C sama dengan pembuka ikatan, koma C situ. So, kalau kita run, ok, masukkan satu nombor, so cikgu masuk 30. ok, jadi dia akan keluar nilai A 30, C 40. ok, B 10 ni kita tak suruh dia print tadi, jadi tak keluar lah. So 30 tambah 10 jadi 40. Ni operasi untuk variables. ok, apa lagi, contoh variable yang lain, kita ada integer. ok, integer ialah nombor ada perpuluhan. ok, contoh D sama dengan 3.2 macam tu. ok, bila D ni 3.2, dia jadi perpuluhan lah. Kalau kita ok, kita run dulu. Kita tunjuk contoh, kita run, masukkan satu nombor integer. Kat sini kita declare dia integer tadi kan. So kalau kita masukkan 3.2, dia akan jadi error lah sini. Sebab apa jadi error? Sebab 3.2 ni dia bukan integer, yang ni dipanggil float. Jadi kalau kita nak masukkan nombor perpuluhan, jadi kita kena buat D sama dengan float input. ok, masukkan nombor perpuluhan. Alright. ok,
kita run. Okay, ni minta nombor integer tadi. Okay, aku masuk 30. So masukkan nombor puluhan, baru kita boleh masuk 3.2 lah. Macam tu. Alright. Satu lagi ialah string. Okay, string ni ialah text lah. Biasanya text. Okay, katalah kita buat string ni str, string so input. Okay, masukkan text. Okay, kita run. Okay, integer 30. Okay, masuk nombor puluhan, ketik 4.5. Okay, 4.6. Okay, masukkan teks, katalah saya. Okay, so tak ada masalah. Okay, sebab apa ada beza macam ni? Okay, satu, kalau float dengan integer ni, dia nombor. String ni boleh tak kita tak nombor? Soalannya boleh Okay, contoh kalau cikgu masuk nombor integer katalah 50. Okay, masuk nombor puluhan, kita letak nombor tak puluhan, boleh tak? Okay, boleh kalau 5 pun tak ada masalah kan? Kalau teks kita masuk nombor pun boleh, tak ada masalah. Cuma bila kat sini kita declare dia ni string, bila kita nak buat, katalah contoh cikgu nak buat kita f sama dengan tambah d. Okay, boleh tak? Kita try print f. Okay, nak tu sikit, tambah d sama dengan f. Okay, f ni dia akan ambil sini Okay, so kita run. Okay, masukkan satu nombor integer katalah 30, tak ada masalah. So nombor puluhan tadi d so kita masuk 5.7. Okay, lepas tu kita enter lagi. Okay, kita masukkan teks, kita masuk nombor juga katalah 8, enter. So dia akan jadi error. Sebab apa jadi error? Dia kata sini line 16. Okay, type error can concatenate string not float to string. So dia tak boleh tambah. Float dengan string tak boleh tambah. Kalau string dengan string boleh tambah. Kalau string dengan string kita boleh tambah. Contoh, okay, contoh okay, katalah d ni kita buat jadi string. Okay, masukkan d senang. D ni masukkan e. Okay, so kita run dua-dua string so dua-dua string kita masuk d. So ni a integer tak kisah, ni tak berkaitan 20. Okay, so masuk d, katalah kita masuk 30. Okay, e kita masuk 50. Dia jadi e kita masuk 500 tadi. Okay, so dia jadi 530. Sebab apa jadi macam tu? Sebab benda ni string. Bila string, dia akan kena nombor ni, dikenal nombor ni sebagai teks. Okay, kalau kita run sekali lagi, okay, nak nampak je lah. Kalau kita ni katalah okay, d nama, tulis okay, saya. Okay, d tu saya, e tu suka. So e tambah d, suka saya. Dia jadi cara dia tambah string, dia tambah je perkataan tu kat ujung dia. Sebab tu tadi kita letak nombor, dia tak lakukan operasi tambah tu, dia cuma tambah je kat ujung tu. Tu beza string.
So kalau nombor kita nak ada pengiraan, kita kena declare dia sebagai integer ataupun float lah. Okay. Jadi itu je kot untuk basic ni, variables dan juga variable dan juga print lah, dua ni kan. Jadi kalau ada masalah boleh tanya cikgu lah. Okay, itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.